Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Iman As-Salib Ahmad, ID Matric VA23009. Pada hari ini saya ingin membentangkan subjek etika dan peradaban. Topik 6 iaitu perlembagaan persekutuan sebagai tapak integrasi wahana etika dan peradaban. Okey, tanpa membuang masa, kita akan teruskan slide yang seterusnya, iaitu sejarah perlembagaan Malaysia. Yang sebenarnya kita tahu, sejarah Malaysia ni pada mulanya 1877 sebelum kedatangan British. Apa yang jadi pada tahun tersebut ialah Majlis Pertama Majlis Negeri Perak yang dipenguasai kerana Raja Muda Yusuf berperanan untuk mengubah undang-undang bagi negeri Perak, iaitu juga peranan yang sama diamalkan oleh semua majlis negeri di negeri Melayu yang lain. Okey. Seterusnya adalah 1946. Melayu Union banyak undang-undang yang digubal oleh, contohnya Undang-Undang Negeri Selat yang digubal oleh Majlis Undangan Negeri. Selain itu, Undang-Undang Negeri-Negeri Melayu Bersekutu digubal oleh Majikan Persekutuan, dan seterusnya Undang-Undang Negeri-Negeri Melayu Tidak Bersekutu digubal oleh Majlis Negeri. Okey, pada tahun seterusnya juga Persekutuan Tanah Melayu dibentuk. Okey, dalam tahun ini Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1948 menjadi titik penting dalam pembentukan persekutuan yang terdiri daripada negeri-negeri Melayu, Melaka dan Pulau Pinang. Dan seterusnya kandungan Persekutuan Tanah Melayu termasuklah pentadbiran kuasa raja, Melayu Perundungan dan Kewarganegaraan. Okey. Pada tahun 1957, seperti mana kita tahu, pada tahun ini Suruhanjaya perlembagaan ini dikenali Suruhanjaya Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu atau Suruhanjaya Red. Perlembagaan ini disesuaikan dengan model Westminster yang diambil dari Britain, dikuat kuasa selepas kemerdekaan pada 31 Ogos 1957. Jadi asas kepada perlembagaan negara kita pada hari ini. Okey, slide seterusnya adalah definisi perlembagaan. Definisi perlembagaan ini ialah satu dokumen yang mengandungi semua susunan peraturan dan undang-undang dasar yang dianggap penting bagi pemerintahan dan pentadbiran sebuah negara. Kini perlembagaan Malaysia mengandungi sebanyak 183 perkara yang tergolong dalam 13 bahagian. Antara kandungannya menyebut mengenai kuasa kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri, bentuk dan tugas yang di-Pertuan Agong, Parlimen, Kabinet. Konsep perlembagaan adalah perlembagaan menentukan perkara persekutuan. Selain itu, perlembagaan menentukan undang-undang Dewan Negara Negeri. Dan yang terakhir sekali untuk bahagian saya adalah kedudukan yang di-Pertuan Agong sebagai Ketua Negara, Lambang Taat Setia, Lambang Negara, Ketua Parlimen, Ketua Pemerintah dan sebagainya. Okey. Selepas itu saya ingin serahkan pembentangan ini kepada rakan seperjuangan saya. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada Dr. Haji Hasmadi dan juga rakan sekelas semua. Hari ini saya dari kumpulan 6 ingin membentangkan tentang perlembagaan sebagai tiang seri dan tapak integrasi untuk Malaysia. Untuk maklumat yang pertama, saya akan kongsikan perlembagaan persekutuan adalah dokumen tertulis yang merupakan simbol kemerdekaan dan kedaulatan negara Malaysia. Ia menyediakan asas kenegaraan Malaysia direka bentuk atas kerangka asal Tanah Melayu, bersandarkan kepada sejarah, budaya dan amalan negara serta mengambil kira kepentingan semua komuniti yang membentuk bangsa bagi negara ini. Seterusnya, peranan perlembagaan sebagai tiang seri. Bahasa Melayu ditetapkan sebagai bahasa kebangsaan. Islam adalah agama bagi persekutuan, tetapi agama-agama lain boleh diamalkan dengan aman dan damai. Akhir sekali, kebebasan beragama dijamin dengan hak untuk menganuti dan mengamalkan agama sendiri. Seterusnya, menjaga keselamatan dan kesejahteraan rakyat. Hak asasi seperti kebebasan bersuara adalah yang diberikan tetapi tertakluk kepada peruntukan akta hasutan dan undang-undang lain yang berkaitan. Yang kedua adalah untuk memastikan kebebasan bersuara tidak disalahgunakan untuk tujuan yang merugikan masyarakat atau negara. Akhir sekali, melindungi kepentingan semua kaum dengan jaminan keadilan sosial antara kaum. Perkara 149 dalam Perlembagaan Persekutuan Malaysia
adalah mengenai perundangan menentang perbuatan subversif dan tindakan yang memudaratkan ketenteraman awam. Ini kerana keharmonian dan keselamatan awam diutamakan dalam keadaan tertentu yang memerlukan tindakan tegas untuk mengelakkan keadaan yang mungkin membawa kepada ketegangan sosial atau keganasan. Kesimpulannya, Perlembagaan Persekutuan bukan hanya sebuah dokumen undang-undang, tetapi juga lambang kebebasan dan kedaulatan negara Malaysia. Ia membentuk asas kenegaraan yang menghormati sejarah, budaya dan kepentingan semua komuniti di Malaysia. Melalui peruntukan yang mengiktirafkan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan, agama Islam sebagai agama persekutuan dan hak kebebasan beragama, perlembagaan ini memainkan peranan yang penting dalam memastikan keharmonian dan keselamatan negara. Dengan itu, kita sebagai rakyat Malaysia perlu menghormati dan memahami nilai-nilai yang terkandung dalam perlembagaan ini demi terus memperkukuhkan perpaduan dan kemajuan negara. Itu sahaja daripada saya. Saya akan pass presentation ini kepada group mate saya. Sekian, terima kasih. Hello semua, nama saya ialah Desley Nganaimai. Matriculation nombor ialah 23003. Hari ini saya akan membentangkan tentang konsep keperluan dan perhayatan tapak integrasi. Konsep tapak integrasi ialah satu ruang abstrak dan nyata di mana pelbagai pihak berbeza etika dan peradaban bertemu dan berikhtiar memberi persetujuan secara aman dan harmoni tanpa sebarang keganasan dan konflik yang timbul. Hal ini mewujudkan identiti nasional dalam kalangan kumpulan yang terpisah dari segi kebudayaan, sosial dan lokasi dalam sebuah unit politik. Ini merupakan satu proses penyatuan antara kumpulan manusia yang berbeza dari segi latar belakang, status sosial dan kebudaya untuk membentuk entitik yang mempunyai perenggangan norma serta mengamalkan kehidupan yang bersama. Seterusnya adalah keperluan dan perhayatan tapak integrasi. Pertama ialah masyarakat yang berjiwa bebas, tenteram dan maju dengan keyakinan terhadap diri sendiri, bangga dengan apa yang dicapai serta gigih menghadapi pelbagai masalah. Yang kedua ialah mewujudkan identiti nasional dalam kalangan kumpulan yang terpisah dari segi kebudayaan, sosial dan lokasi dalam sebuah unit politik. Yang ketiga ialah melahirkan generasi yang mempunyai etika dan peradaban dalam membentuk acuan bangsa yang berilmu untuk masa hadapan negara yang agar tidak dijajah oleh kuasa luar. Yang terakhir adalah meningkatkan perhayatan dan pengamalan prinsip-prinsip rukun negara kepada pelajar-pelajar sekolah atau institusi pengajian tinggi. Ini ialah contoh tapak integrasi. Yang pertama ialah Laporan Razak 1956, Core and STEM Sistem Pendidikan Nasional dan Vinakula. Yang kedua ialah Wawasan 2020, Bangsa Malaysia Negara Idaman Nation of Intents. Yang ketiga ialah Rukun Negara Prinsip Universal, Keamanan dan Harmoni. Ciri-ciri tapak integrasi ialah pertama ialah satu titik pertemuan di mana untuk kelompok dari strategi dan sebuah ruang sosial abstrak dan nyata. Yang kedua ialah berasaskan prinsip tawar-menawarkan, perundingan, mediasi. Yang ketiga ialah titik pertemuan untuk kelompok strategi. Yang keempat ialah usaha membina diteruskan ke arah penyatuan paduan.
Yang kelima ialah ada tapak yang diinstitusikan, ada yang tidak. Yang terakhir ialah menghasilkan perpaduan dalam kalangan rakyat Malaysia. Terima kasih kepada rakan sekumpulan saya. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua. Pada pembentangan kali ini, saya akan membincangkan tentang 3 tahap tapak integrasi yang ada di Malaysia. Tapak integrasi yang pertama adalah makro, yang kedua adalah meso dan yang ketiga adalah integrasi mikro. Konsep 3 tahap tapak integrasi ini merujuk kepada 3 peringkat yang berbeza dalam proses integrasi sosial dan pembangunan dalam masyarakat. Ketiga-tiga tahap ini saling berkait dan penting untuk mencapai integrasi yang menyeluruh dalam masyarakat serta memastikan bahawa semua peringkat masyarakat dapat berfungsi dengan harmoni dan efektif. Okay. Tahap tapak integrasi yang pertama, makro ataupun integrasi atas ke bawah yang merujuk kepada peranan kerajaan kepada rakyatlah atas ke bawah. Ini melibatkan inisiatif dan dasar-dasar yang diterapkan oleh kerajaan atau institusi besar untuk mengatur dan mengintegrasikan masyarakat pada skala yang luas. Terdapat 3 inisiatif yang disediakan oleh kerajaan lah. Yang pertama iaitu Perlembagaan Persekutuan. Adalah undang-undang yang tertinggi di Malaysia dan menjadi asas kepada semua undang-undang lain di negara ini. Ia mencipta 3 institusi pentadbiran negara iaitu Badan Perundangan, Badan Eksekutif dan Badan Kehakiman. Perlembagaan juga memainkan peranan yang penting dalam membentuk etika dan peradaban masyarakat di negara kita. Dengan adanya Perlembagaan Persekutuan, kerajaan dapat melaksanakan kuasa dalam pentadbiran negara dengan lebih efektif dan efisien. Selain itu, inisiatif yang kedua adalah Rancangan Malaysia. Rancangan Malaysia adalah satu siri rancangan pembangunan pada setiap 5 tahun yang dilaksanakan oleh kerajaan Malaysia yang bertujuan untuk memajukan ekonomi negara dan meningkatkan taraf hidup rakyat. Melalui rancangan Malaysia, kerajaan dapat merancang dan melaksanakan pelbagai inisiatif dan program yang bertujuan untuk mempromosikan integrasi dan perpaduan di kalangan masyarakat. Contohnya, rancangan ini juga menyokong perancangan jangka panjang seperti Wawasan 2020 dan Wawasan Kemakmuran Bersama 2030. Inisiatif terakhir yang disediakan oleh kerajaan kepada rakyat adalah Rukun Tetangga. Rukun Tetangga adalah satu program yang diperkenalkan oleh kerajaan Malaysia pada tahun 1971 yang bertujuan untuk meningkatkan semangat kejiranan dan perpaduan di kalangan masyarakat di Malaysia. Melalui program ini, penduduk di sesuatu kawasan diberi peluang untuk berinteraksi dan bekerjasama dalam pelbagai aktiviti dan program yang akan membantu untuk memupuk semangat kebersamaan dan tolong-menolong di kalangan masyarakat. Rukun Tetangga terdiri daripada jawatan kuasa sukarela oleh penduduk setempat di kampung yang melaksanakan program untuk memastikan keamanan dan keselamatan kejiranan mereka serta membangunkan komuniti pendidikan, sosial dan komuniti yang meningkatkan perhubungan antara kaum. Bagi tapak integrasi meso pula, iaitu bawah ke atas, seperti arrow inilah. Tahap ini berkaitan dengan peranan organisasi seperti NGO, badan bukan kerajaan dalam mengagihkan sumber, memantau pembangunan dan mempromosikan integrasi sosial. Ada 3 contoh di sini iaitu pengagihan sumber, pemantauan pembangunan serta advokasi dan kesedaran. NGO ini berperanan melibatkan diri dalam mengagihkan sumber dan bantuan
kepada komuniti yang memerlukan. Ini termasuk bantuan kemanusiaan, pendidikan dan kesihatan yang semuanya penting untuk pembangunan sosial dan ekonomi. NGO juga memainkan peranan penting dalam memantau projek pembangunan untuk memastikan bahawa inisiatif tersebut berjalan dengan lancar dan mencapai matlamat yang ditetapkan. Mereka bertindak sebagai mata dan telinga di lapangan, memberikan maklum balasan penting kepada pihak berkepentingan dan memastikan kebertanggungjawaban. Contohnya kerajaan lah. NGO ini bertugas sebagai wakil rakyat yang menyuarakan pandangan rakyat kepada kerajaan. Advokasi dan kesedaran. Melalui program advokasi, NGO membantu meningkatkan kesedaran tentang isu-isu penting seperti hak asasi manusia, kelestarian alam masyarakat dan keadilan sosial. Mereka juga mempengaruhi polisi dan undang-undang untuk memperbaiki keadaan hidup masyarakat. Dan tapak integrasi yang terakhir adalah mikro, inisiatif akar umbi. Tahap mikro dalam konteks integrasi perlembagaan Malaysia merujuk kepada inisiatif dan tindakan yang diambil oleh rakyat di peringkat komuniti atau individu bagi memupuk perpaduan dan integrasi sosial. Ini adalah peringkat yang paling dekat dengan kehidupan seharian rakyat dan melibatkan interaksi antara individu-individu dalam masyarakat. Tapak integrasi ini adalah tapak integrasi yang tidak rasmi lah. Okay, contoh inisiatif adalah seperti street wedding. Street wedding atau majlis perkahwinan yang diadakan di jalanan atau ruang terbuka adalah acara yang melibatkan komuniti setempat secara langsung. Ini bukan sahaja membolehkan pengantin untuk merayakan hari bahagia mereka dengan lebih ramai orang, tetapi juga membawa bersama anggota masyarakat dari pelbagai latar belakang untuk berkongsi kegembiraan dan memperkuat hubungan sosial. Selain itu, kedai mamak adalah salah satu contoh tapak integrasi mikro inilah kedai mamak yang sering dihadiri oleh pelbagai kaum juga menjadi tempat pertukaran budaya, idea dan simbol perpaduan. Ini menunjukkan bagaimana ruang-ruang sosial sehari-hari boleh menjadi platform untuk integrasi sosial dan perpaduan kaum. Itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Sekarang kita masuk kepada slide seterusnya, iaitu perlembagaan persekutuan dalam kurungan cabaran tafsiran semasa. Apa itu perlembagaan? Perlembagaan adalah merupakan dokumen yang mengandungi semua susunan undang-undang bertulis yang di mana peraturan dan undang-undang telah dibentuk berasaskan kepada dasar yang dianggap penting kepada dua dokumen terdahulu, iaitu bagi pemerintah dan perjanjian persekutuan tanah pentadbiran sesebuah negara. Oleh itu, terdapat beberapa cabaran tafsiran perlembagaan ini, antaranya adalah isu pendidikan. Pada zaman penjajahan, tanah Melayu tidak mempunyai dasar pendidikan yang jelas. Sewaktu pemerintahan British, mereka telah melaksanakan sistem pendidikan yang berteraskan pendidikan Inggeris, di mana sekolah aliran Inggeris ini mengajar mata pelajaran dalam bahasa Inggeris. Pada zaman penjajahan ini, dasar pendidikan tidak menghasilkan keberkesanan yang positif, terutama untuk perpaduan dan pelaksanaan yang mempunyai banyak kelemahan, kerana British pada masa itu hanya mementingkan kepelbagaian ekonomi dan kedudukan sendiri sahaja. Mereka juga turut mewujudkan sekolah vernakular Melayu, vernakular Tamil dan juga sekolah jenis kebangsaan yang menyebabkan terjadinya perpecahan sesama kaum. Kita terus kepada next point kita adalah perpaduan kaum. Perpaduan kaum ini berkait dengan pelbagai bangsa, agama dan budaya. Sebagai contoh, pada tahun-tahun sebelum kemerdekaan, pihak British telah mencampur tangan dalam pemerintahan tanah Melayu, yang di mana membawa kepada pembukaan beberapa negeri Melayu, iaitu pembukaan lumbung biji timah dan imigran dari China dan India.
Hal ini menyebabkan berlakunya konflik antara kaum. Pada zaman kini, berlaku masalah antara kaum yang berkait dengan pengenalan tulisan Jawi dan ketika sambutan perayaan juga. Sebagai negara yang sedang membangun, masalah ini seperti tidak perlu dijadikan masalah yang besar kerana kita hidup di dalam satu negara. Malaysia perlu dikenali sebagai negara yang makmur dan juga merupakan satu-satunya negara di dunia ini yang mempunyai pelbagai kaum, bangsa, agama yang hidup di dalam satu negara yang aman dan makmur. Next point, kita beralih kepada kedudukan agama Islam sebagai agama rasmi. Kedudukan agama Islam sebagai agama yang rasmi telah termaktub dalam Perlembagaan Persekutuan Per-3/1. Hal ini menunjukkan kedudukan agama Islam sebagai agama rasmi harus dihormati. Bagi bukan penganut agama Islam, mereka bebas menganut agama apa sekalipun. Namun, keutamaan diberikan kepada agama Islam dalam perancangan-perancangan yang dibuat. Namun, apa yang lebih penting yang harus kita lihat adalah tiada paksaan dalam beragama dan setiap rakyat perlulah berbaik antara satu sama lain. Next, kita kepada poin keistimewaan warga negara. Perlembagaan Malaysia merupakan satu peruntukan khas di bawah Akta Perkara 153 bertujuan untuk memelihara hak-hak istimewa orang Melayu dan diperluaskan kepada kaum Bumiputera, Sabah dan Sarawak. Peruntukan melibatkan simpanan khas bagi golongan Melayu dan Bumiputera. Beberapa kota dalam perlembagaan ini sepertinya pemegang jawatan dalam perkhidmatan awam, pemberian beasiswa dan kebebasan bergerak antara Semenanjung serta Sabah dan Sarawak. Berdasarkan Perkara 1-2 dalam Perlembagaan Persekutuan, Sabah dan Sarawak merupakan negeri-negeri persekutuan yang sah dan tidak boleh keluar daripada persekutuan. Dan poin terakhir saya adalah hak asasi manusia. Hak asasi manusia adalah hak yang tidak boleh dipisahkan dan kebebasan yang layak bagi setiap insan sebagai seorang manusia. Hak-hak tersebut menjamin maruah dan harga diri insan manusia serta menggalakkan kebaikan insani. Hak asasi manusia berbentuk sejagat, tidak boleh dipisahkan dan saling bergantung. Asas bagi setiap hak asasi manusia ialah kefahaman bahawa setiap insan manusia mempunyai maruah dan harga diri. Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu telah mendokumentkan hak-hak asasi manusia yang patut dimiliki oleh setiap insan di dalam pengisytiharan hak asasi manusia sejagat dalam kurungan UDHR. Dokumen ini untuk memastikan maruah dan harga diri manusia adalah dihormati dan dilindungi. Sekian saja daripada saya. Kita terus kepada kesimpulan. Kesimpulannya, rakyat Malaysia wajib mengetahui Perlembagaan Malaysia agar tidak timbul isu dan konflik dalam negara. Pengetahuan tentang Perlembagaan Persekutuan ini haruslah ditanam dalam diri setiap rakyat Malaysia sejak mereka berada di sekolah lagi. Semua pihak haruslah memainkan peranan dan menjalankan tanggungjawab yang terkandung di dalam perlembagaan agar kestabilan dan keharmonian negara dapat dikekalkan. Sekian saja dari kumpulan kami dari kumpulan 6. Terima kasih kerana menonton.